Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Aminah, guru sains Radatul Iman Tahfiz School. Okey, memandangkan sekarang ni kita menjalani PKPB, jadi kelas atas talian kita bermula. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains dengan topiknya adalah bumi. Apa yang anak-anak akan pelajari? Okey, yang pertama, anak-anak akan pelajari tentang pergerakan dan peredaran bumi. Dan yang kedua adalah kesan putaran bumi. Okey, tanpa buang masa, jom. Okey, yang pertama adalah putaran bumi. Okey, bumi berputar dari paksinya dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey. Okey, bumi berputar dari paksinya, paksi dia yang mana satu? Ini paksi dia. Ini paksi dia. Yang ni tu adalah paksinya yang menghubungkan kutub utara ke kutub selatan. Okey. Okey, bumi berputar dari paksinya dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey, bumi mengambil masa 24 jam ataupun sehari untuk membuat satu putaran lengkap. Okey, kesan putaran bumi. Okey, yang pertama sekali adalah kesan apabila bumi berputar di atas aksinya. Yang pertama adalah kita akan mengalami kejadian siang dan malam. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut kejadian siang dan malam ni macam mana. Dan kemudian yang kedua adalah kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Okey, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah. Oleh sebab bumi ini berputar di atas paksinya, jadi kita akan melihat matahari itu berubah-ubah kedudukannya. Contohnya pada waktu pagi kita nampak matahari baru nak naik kan? Jadi matahari naik sebelah mana? Matahari naik sebelah timur. Jadi apabila pagi-pagi tu matahari baru nak naik, kita nampak dia pendek je lah, dia ada di sebelah timur dan kedudukannya rendah. Apabila dah tengah hari, dah sampai ke masa tengah hari, bila awak tengok matahari tu kedudukannya berada di tengah-tengah. Dan bila nak maghrib tu, nak senja tu, matahari akan berada di sebelah barat dan kedudukannya rendah macam pagi. Itu oleh sebab bumi ni berputar di atas paksinya, kita tengok tu seolah-olah kedudukan matahari itu berubah-ubah. Okey. Kemudian yang last sekali kesan putaran bumi adalah perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Ini lebih kurang sama juga macam kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah tu sama. Bila kedudukan matahari berubah-ubah, apabila kita ukur panjang dan juga arah bayang-bayang akan turut berubah-ubah juga. Okey, yang kedua, kalau tadi adalah putaran, sekarang adalah peredaran bumi. Okey, bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, tadi putaran, kita tahu bumi itu berputar. Sepanjang masa dia berputar, 24 jam berputar. Tapi sambil-sambil bumi itu berputar, dia beredar mengelilingi matahari, juga mengikut arah lawan jam. Okey, kat
Kat sebelah ni contoh dia. Sebelah ni adalah contoh dia. Okey. Tengok, ini adalah bumi. Bumi, dan ini anak panah ni adalah arah dia beredar. Arah dia beredar. Arah lawan jam. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya dan mengelilingi bumi lawan pusingan jam, dan peredaran bumi mengambil masa 365 1/4 hari ataupun mengambil masa setahun untuk melengkapkan peredarannya. Okey, kalau putaran dia mengambil masa sebanyak 24 jam untuk menghabiskan satu putaran. Tapi kalau peredaran ni dia melengkapkan satu peredaran itu mengambil masa selama setahun atau lebih tepatnya 365 1/4 hari. Okey, kena tahu beza antara putaran dengan peredaran. Okey, kalau tadi dah tahu pasal peredarannya, sekarang kita nak masuk tentang kesan peredaran bumi. Okay, kesan peredaran bumi yang pertama adalah kejadian 4 musim. Okay, kalau putaran tadi kejadian siang dan malam, tapi peredaran akan berlakunya kejadian 4 musim. Kalau kat negara kita, kat Malaysia ni, tak adalah 4 musim. Kita ada siang dan malam sahaja. Kenapa? Kedudukan negara kita adalah berada di tengah-tengah bumi. Lebih tepat lagi, kita berada di dalam kawasan garisan khatulistiwa dan menerima musim tu dua sajalah, siang dan malam, panas dan lembap begitu. Okey. Kemudian 4 musim ni apa? 4 musim ni ada musim panas, musim sejuk, musim bunga dan juga musim luruh. Okey, next. Terusnya adalah fenomena yang kedua adalah perbezaan masa panjang siang dan malam. Perbezaan masa siang dan malam. Okey, kalau negara kita Malaysia kan berada di tengah-tengah. Jadi kita mengalami kejadian siang dan malam itu sama. Okey, 12 jam malam dan 12 jam siang. Tetapi ada bila kedudukan kutub utara dan kutub selatan ini dia atas bawah kan. Jadi kawasan ini mengalami perbezaan masa siang dan malam yang panjang. Dia mengalami fenomena tu. Dan di kutub utara dan kutub selatan ni akan mengalami siang selama 6 bulan dan malam pun 6 bulan juga. Jadi kedudukan di mana kedudukan awak kat atas bumi ni memainkan peranan. Okay, kemudian kesan peredaran bumi yang ketiga ialah kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan. Oleh sebab dia beredar, kadang-kadang dia duduk serata. Jadi dia akan berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Apabila salah satu menghalanginya, akan berlaku fenomena gerhana. Okey anak-anak, tahun 5 ni, tahun depan awak belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Sabar ya. Okey. Kemudian kita akan hurai lebih lanjut adalah fenomena kejadian siang dan malam. Okey, putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan bumi di sebelah timur menerima cahaya matahari lebih awal daripada kawasan bumi di sebelah barat. Okey, bahagian bumi yang menghadap matahari dan terima cahaya matahari, dia akan mengalami waktu siang kan, dan bahagian bumi yang membelakangi matahari dan tak terima cahaya matahari akan mengalami waktu
malam. Okey, saya semudah je. Okey, ini adalah ilustrasi kejadian siang dan malam tu. Okey, kalau awak tengok kat sini. Okey. Penerangannya okey, bila awak terima, okey, ini sinaran matahari. Sinar kan dia bergerak lurus, cahaya dia bergerak lurus, sifat cahaya tu ya, dia bergerak lurus. Okey, dia apabila kawasan bumi yang sebelah sini mengalami menerima cahaya, dia menghadap matahari. Ni bahagian kawasan yang terang ni, keterang kan, cerah kan kat situ. Dia menerima, dia menghadap matahari dan menerima cahaya matahari. Okey, kawasan tu, kawasan dunia sebelah sini, dia mengalami kejadian siang. Dan kalau dia tak terima, dia membelakangkan. Kita pun dah nampak ni gelap kan, ni kawasan yang gelap semua ni. Dia membelakangkan matahari dan dia tak dapat cahaya, maknanya dia kawasan tersebut akan malam dan bumi kan berputar, jadi kejadian siang dan malam tu akan sentiasa berlaku. Okey, next adalah okey, itu saja. Okey, mari kita recall balik tadi. Sebelum kita jawab, kita dah belajar tentang peredaran, putaran dan juga masing-masing peredaran dan juga putaran memberi kesan masing-masing, memberi kesan fenomena yang tersendiri. Okey, jadi awak nak ingat tak? Kita akan jawab soalan sama-sama lepas ni. Okey, kita mulakan. Okey, ini adalah keywords bagi Cikgu Ustazana awak ingat putaran tu putaran macam mana dan peredaran. Okey, bila soalan awak tengok yang macam kat depan ni, bila awak tengok je awak dah boleh tahu tak itu putaran ataupun peredaran. Okey. Okey, kalau yang ni dari tadi cikgu buat macam ni. Jadi kalau awak nampak gambar rajah ni sebegini, itu adalah peta. Sini adalah cikgu edit kat sini lah wait. Okey, kat sini. Tak muncul. Oh, salah. Teks. Okey. Okey, kat sini kita tulis. Okey, kita tulis sama-sama Kalau anak-anak Ustazah boleh jawab sekali dan kemudian nanti awak akan print dan awak jawab semua juga. Okey, itu adalah putaran. Ataupun dia berputar. Boleh juga. Berputar pun cikgu boleh terima juga jawapan. Okey, kemudian putaran lengkap dia mengambil masa berapa lama? Berapa lama dia ambil masa? Tadi cikgu dah ulang banyak kali dah. Okey, berapa lama, berapa jam dia ambil masa untuk melengkapkan satu putaran. Satu putaran, satu hari 24 jam. Berapa hari 24 jam? Dia mengambil masa selama satu hari. Okey, kalau sebelah ni tadi kita dah tengok banyak dah gambar rajah dia naik. Okey, jadi ini adalah peredaran. Okey, kalau macam cikgu terima juga kalau beredar. Jawapan yang khas, beredar.
Okey, pun boleh terima beredar. Okey, kemudian peredaran lengkap dia berapa hari? Berapa hari tadi? Dia nombor banyak sikit tadi, 3 angka. Lagi tadi cikgu dah ulang banyak kali dah. Okay, berapa? 300 yang lengkap dia 365 1/4 hari. Okey. Okey. Kemudian 365 hari ni berapa tahun? Dia mengambil masa selama mana mouse tu? Okey. Selama berapa tahun? Satu tahun. Okey, jadi kat bawah ni soalan dia adalah kesan putaran. Okey, kesan putaran banyak. Satu je cikgu minta. Apa? Ada 3 tadi cikgu tunjuk. Jadi tulis dekat sini satu saja. Okey, apa dia kesan putaran? Yang paling banyak tadi kesan putaran tadi adalah kejadian siang dan malam. Okey. Dan kesan dari kesan peredaran adalah apa yang berlaku? Siang dan malam tadi kejadian 4 musim. 4 musim. Okey. Okey. Agak boleh semak semula. Okey, seterusnya. Okey. Ini kena baca sikit lah. Okey. Nampak je rajah ni? Tengok. Menunjukkan, okey dia dah cakap dah. Okey, pertama sekali soalan jangan malas, jangan lupa baca statement dia dekat atas ni. Biasanya dalam kenyataan tu, dalam statement tu dah ada jawapan. Okey, dan kat situ dia dah cakap rajah 1 menunjukkan peredaran bumi. Jadi gambar rajah ni adalah berkaitan dengan peredaran bumi. Okey, tandakan right di kotak yang menerangkan fenomena di atas. Okey, kita baca satu-satu. Bergerak dari arah barat ke timur mengikut arah lawan jam. Betul ke tidak? Agak-agak awak betul ke tidak? Semuanya bergerak dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Okey, betul. Mengambil masa 24 jam untuk buat satu putaran lengkap. Ni putaran ke peredaran? Jadi salah. Okey, mengambil masa 365 1/4 hari untuk peredaran yang lengkap. Betul ke tidak? Okey, jadi dah terang-terang dia cakap itu adalah peredaran. Okey, dah senang-senang awak dapat 2 markah kat sini. Okey. Kemudian nyatakan 2 kesan putaran bumi pada paksinya. Tadi dah banyak kali kita ulang. Nyatakan 2 kesan putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi. Putaran kejadian apa? Yang pertama tadi adalah kejadian siang dan malam. Alamak cikgu. Cikgu tekan semua besar ni. Kenapa ni? Kejadian okey. Dan kemudian kat bawah ni satu lagi fenomena. Cikgu semangat sangat nak tekan. Okey. Okey, kejadian apa tadi? Kejadian siang malam dan perubahan bayang-bayang, arah bayang-bayang. Perubahan bayang-bayang boleh, perubahan arah pun boleh. Ini minta 2 je. Tadi cikgu dah tunjuk 3, dia nak minta 2. Okey, settle. Okey, nyatakan kesan peredaran bumi mengelilingi matahari. Sama. Okey, kejadian siang dan malam. Kemudian perubahan bayang-bayang. Kemudian tadi, apa tadi? Perubahan arah. Matahari kelihatan berubah. Okey.
warahmatullahi. Okey. Kita dah jawab sama-sama dah semua. Okey, jadi kita jawab soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya tak keluar pula. Ini ni. Okey. Okey, sama juga kejadian siang dan malam. Kesan putaran bumi pada paksinya. Nyatakan kesan putaran pada paksinya seperti rajah di bawah. Okey, jadi kita dah ulang dari tadi. Sama juga. Dah terang-terang dia bagi jawapan dekat situ. Dekat situ adalah tulis apa cikgu dah berikan. Kesan dia adalah kejadian siang dan malam. Okey. Okey, tengok. Okey, ada matahari dia. Ini adalah arah cahaya tu. Dan kemudian ini apa? Dia nak suruh buat apa ni? Ini fenomena apa? Okey, kawasan yang putih ni yang menerima cahaya. Jadi itu kawasan tu adalah kawasan siang. Maknanya dia menerima cahaya matahari. Yang membelakangi cahaya matahari, dekat situ dia malam. Okey. Berikan inference. Ini dia. Inference. Inference ni apa? Inference ni apa? Inference ni apa? Inference ni bagi sebab. Kenapa siang dan malam tu berlaku? Kenapa siang dan malam berlaku? Kenapa? Dari tadi. Mana cikgu nak kena tukar? Kenapa fenomena di atas berlaku? Kenapa fenomena siang dan malam ni berlaku? Kerana bumi berputar macam mana? Di atas paksinya. Itu sebab. Alih-alih macam tu juga. Okey, jadi awak dah bagi sebab semua. Okey, kemudian kita pergi soalan seterusnya. Ada ke? Okey. Ini adalah simulasi globe. Dan satu globe tu disuluh dengan sumber cahaya, iaitu lampu suluh. Bahagian globe yang menghadap lampu suluh mengalami waktu apa? Senang kan? Mengalami waktu apa? Waktu siang. Okey. Dan bahagian globe yang membelakangi lampu suluh mengalami waktu malam. Okey. Apa kata sains susah? Tak, bila awak faham betul-betul, awak boleh jawab dengan tepat. Okey. Okey, next soalan yang dah nak habis dah. Soalan yang terakhir. Berikan inference mengapa kejadian siang dan malam berlaku. Okey, tadi pun dia dah tanya kenapa inference. Inference ni kena bagi sebab. Okey, dia suruh bagi sebab apa? Siang. Kenapa? Apa yang menyebabkan siang tu berlaku? Kenapa kita cakap siang. Kenapa dia berlaku? Sebab kenapa? Siang bahagian tadi yang kita baca banyak-banyak tu. Kalau perasan cikgu baca banyak-banyak tu, jangan cikgu ubah sikit. Okey, kenapa berlaku? Sebabnya okey, dia nak tanya sebab kenapa awak cakap fenomena tu adalah fenomena siang. Kenapa? Sebab bahagian bumi
menghadap matahari dan menerima apa? Menerima cahaya matahari. Itu sebabnya, sebab itulah awak cakap waktu siang. Kenapa waktu siang? Kenapa waktu siang? Sebab bahagian bumi yang menghadap matahari menerima cahaya matahari itu adalah siang. Okey. Kalau malam macam mana pula? Dia tanya pula macam mana fenomena malam ni berlaku? Sama, terbalikkan pula. Jawapannya sama je. Terbalikkan pula. Jadi bahagian mana? Bahagian bumi yang membelakangi matahari dan tidak mendapat cahaya matahari. Okey. Boleh dah tengok. Jadi macam itulah. Okey, kemudian. Okey, soalan nombor 3A. Lama tak nampak. Kesan putaran matahari pada vaksinnya juga menyebabkan apa? Ada 3 fenomena cikgu cakap tadi. Akan menyebabkan kedudukan siapa yang berubah? Alamak. Ini tak keluar. Okey, next. Kesan putaran akan menyebabkan kedudukan matahari berubah. Perubahan kedudukan matahari menyebabkan apa? Nombor 1. Kalau matahari berubah apa? Apa yang akan berubah? Awak perhatikan. Apa yang akan berubah? Okey, tengok macam gambar yang di bawah ni. Apa yang dia nak tunjuk sebenarnya? Bahagian perubahan siapa? Perubahan panjang bayang. Okey, dan nombor 2 adalah perubahan siapa lagi? Perubahan arah bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang awak? Bayang-bayang objek lah yang kita umum objek. Okey. Kemudian soalan C, awak dah tengok dalam rajah tu dia cakap matahari terbit. Kat mana kedudukan matahari dia? Waktu tengah hari tengok dia dah naik tengah-tengah dan matahari yang terbenam dia akan ke sebelah barat dan dia akan sedikit rendah. Okey, daripada gambar rajah, apabila matahari kelihatan yang mana? Yang terbit lah ni yang terbit yang pertama ni lah, gambar yang pertama ni. Okey, apabila matahari kelihatan waktu pagi, matahari ni macam mana? Tinggi, rendah? Parameter dia kelihatan rendah. Rendahkan dekat situ. Dan bayang-bayang objek kelihatan rendah. Bayang-bayang objek adalah bayang-bayang dia macam mana? Budak perempuan ni duduk kat luar waktu pagi. Macam mana bayang-bayang dia awak rasa? Bayang-bayang dia akan panjang. Betul ini? Okey. Apabila matahari kelihatan rendah, bayang-bayang objek adalah panjang. Okey, ini menyebabkan apabila matahari kelihatan yang sebaliknya lah pula.
Kelihatan waktu tengah hari, kelihatan kat mana? Tinggi, opposite of it. Tinggi di langit, bayang-bayang adalah kalau tadi panjang, kat sini apa? Pendek. Okey. Okey, soalan D. Kedudukan bayang-bayang dengan kedudukan apa? Kalau tadi kalau rendah dia jadi tinggi. Kalau panjang dia jadi pendek. Kalau awak belajar tu apa? Itu adalah perbezaan. Perbezaan ataupun adalah berbeza. Ataupun boleh juga selain daripada berbeza apa ya? Katakan bertentangan. Different. Bertentangan. Bertentangan. Kedudukannya dengan kedudukan siapa? Kedudukan bayang-bayang berbeza dengan kedudukan apa? Kedudukan siapa ni yang kita nak ni? Penghasilan bayang-bayang oleh sebab ada cahaya apa? Ada cahaya matahari. Okey, itu. Okey, jika banyak ni soalan D ni. Soalan D 1. Jika matahari di mana? Maka bayang-bayang di ni kedudukan matahari kat mana? Kalau tadi kedudukan tadi kita panggil apa? Timur, barat. Timur barat je lah. Mataharinya berputar timur ke barat. Dia tak ada utara, selatan. Jadi jika matahari kita nak pilih mana dulu? Contohnya kalau pagi kalau terbenam. Tadi ni kita dah jawab kan, waktu tengah hari dah tinggi. Waktu terbenam, jika matahari di barat, maka bayang-bayang di opposite lah. Opposite dia apa? Di timur. Jika matahari di opposite pula. Kalau tadi dah atas barat, bawah timur. Maka bayang-bayang di barat. Berikan inference. Inference ni sebab kat atas dah sebab, kat bawah pun sebab. Berikan inference tentang kedudukan matahari dan bayang-bayang objek. Kenapa kedudukan matahari dan bayang-bayang objek jadi macam tu? Kenapa? Sebab Kerana apa kita belajar tentang apa ni? Kerana apa? Bumi berputar pada paksinya. Itu sebab. Kejap aku tekan tarik sikit. Soalan last. Huraikan perubahan kedudukan matahari sepanjang tempoh pemerhatian. Bila soalan pemerhatian kita kena tengok dengan apa? Sekarang ni kita gunakan deria apa? Kita guna deria pemerhatian, deria mata ataupun deria penglihatan. Huraikan perubahan kedudukan sepanjang tempoh pemerhatian. Soalan ni awak kena fikir sikit. Bila awak dah tengok tadi, berubah kedudukan. Dia cakap huraikan kedudukan matahari sepanjang tempoh pemerhatian. Awak beritahu je, awak cerita je perubahan kedudukan matahari tu kat mana. Bila terbit matahari di kat mana? Tulis balik. Kedudukan matahari terbit kat mana? Di sebelah timur. Matahari terbit, kedudukannya dan kawasannya di di sebelah timur dan kedudukan mataharinya rendah.
Okay, kemudian dia kalau pemerhatian dia kena buat perbandingan. Okay, bila dah terbit tadi sebelah timur, kita buat dari, dan kemudian dia jadi apa? Lepas terbit dia jadi waktu tengah hari, dia jadi kedudukan dia tinggi dan menjadi, okey, awak letak juga terhubung dan menjadi semakin apa? Kedudukan masa tengah hari. Jadi apa? Tinggi. Kedudukan matahari dia tinggi. Okey. Okey, jadi kita dah jawab dah semuanya. Okey. Ada lagi ke soalan pasal hari ni? Okey. Okey, oh itu adalah soalan last. Okey, jadi pada Alhamdulillah pada hari ini kita dah belajar tentang dalam unit 11 ni tentang bumi. Kita tahu bahawa bumi ini berputar dan juga beredar. Okay, kalau berputar di atas aksinya dan kemudian dia sedang berputar dan dia sambil-sambil itu dia mengelilingi matahari, dan apabila bumi berputar dia memberi kesan kepada beberapa fenomena yang 3 tadi tu. Okey, fenomena kejadian siang dan malam, kemudian apa tadi? Siang dan malam, kemudian cikgu pun tak ingat. Kemudian panjang, matahari kelihatan berubah-ubah, dan kemudian perubahan panjang dan arah bayang-bayang juga turut berubah. Kemudian apabila berputar, dia still lagi berputar dan mengedar mengelilingi matahari, semuanya mengikut arah lawan jam. Dan nak lengkapkan putaran tu mengikut mengambil masa 365 1/4 hari. Okey, kesan peredaran bumi, kejadian 4 musim, masa panjang siang dan malam, dan kejadian gerhana matahari dan bulan. Okey, ini kejadian siang dan malam kita dah cakap dah mana kedudukan matahari, mana yang menghadap matahari dan mana yang membelakangkannya. Okey, apa yang akan terjadi. Okey, jadi sekian sahaja kelas cikgu pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum.